Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sidang maghrib yang dirahmati Allah, baik di Masjid Baitul Salam maupun tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti daras maghrib pada hari ini secara langsung melalui talian Zoom. Pada hari ini saya memilih satu topik yang sangat penting untuk kita memahaminya dan untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Kerana pada hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan rumah Allah Ta'ala, iaitu masjid, di mana di dalamnya kita mengingat Allah Ta'ala, kita menyebut nama Allah Ta'ala, kita beramal dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi masjid ini memainkan peranan yang penting di samping untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Ia juga merupakan sarana di mana kita boleh mengikat ataupun menyatukan perhubungan sesama kita. Dan alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita ketahui, sekecil-kecil mana pun amalan-amalan ataupun contoh-contoh yang beliau berikan, di dalam itu pastinya ada faedah bagi kita semua. Bukan satu amalan yang kosong ataupun bukan nasihat-nasihat ataupun kata-kata yang kosong daripada Rasulullah SAW. Tetapi apa juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan satu perkara yang pasti mendatangkan manfaat dan faedah bagi kita semua yang mengamalkannya. Dan terutama sekali berkenaan dengan rumah Allah Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa Allah Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berusaha membina masjid dalam kehidupannya. Kerana nanti Allah Ta'ala akan membuat satu rumah baginya di syurga. Itu nanti kita akan dengar sabda-sabda suci Rasulullah SAW. Dan kemudian kerana masjid merupakan rumah Allah Ta'ala, masjid merupakan tempat kita beribadat kepada Allah Ta'ala, dan malaikat sangat suka berkenaan dengan masjid ini. Dan untuk itu Rasulullah SAW pun sangat menekankan supaya kita senantiasa memastikan keadaan rumah Allah Ta'ala ini sentiasa bersih, baik rohaninya maupun jasmaninya. Tapi pada hari ini kita akan bercakap tentang jasmani, kebersihan jasmani. Apa saja yang Rasulullah SAW tekankan kepada kita? Apa tujuannya di samping masjid ini dibangunkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala? Ada lagi tujuan-tujuan lain yang Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua. Jadi pada hari ini saya memilih beberapa hadis berkenaan dengan masjid dan adab-adab masjid. Kadang-kadang kita seperti mana kita masuk dalam istana, kita berjumpa dengan seorang pemimpin ataupun pembesar negara. Ada adab-adab protokol-protokol. Ada cara-caranya bagaimana kita duduk, bagaimana kita bercakap di situ. Apalagi rumah Allah Ta'ala yang merupakan masjid ini, di mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala dan kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana kita solat, kita baca surah Al-Fatihah. Di situ kita bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi perlu ada cara-cara di mana kita apabila datang ke masjid dengan cara yang betul, supaya kita tidak melanggar protokol ataupun peraturan-peraturan masjid. Dan ini ditekankan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk itulah pada hari ini saya memilih beberapa hadis berkenaan dengan masjid dan adab-adab masjid supaya kita tidak melanggar peraturan ataupun adab-adab masjid ketika kita berada di masjid. Hadis yang pertama, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislah.
Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa barang siapa yang membina masjid demi Allah Ta'ala. Ini yang perkataan yang harus kita camkan. Membina masjid, banyak orang membina masjid. Tuan tahu, banyak orang membina masjid. Dia ada duit, dia boleh buat masjid. Tetapi yang Rasulullah SAW tekankan di dalam hadis ini, bahawa barang siapa yang membina masjid demi Allah Ta'ala, untuk meraih keridaan Allah Ta'ala, bukan untuk mendapat pujian daripada orang lain, tidak. Bukan menunjuk-nunjuk bahawa dia kaya, dia berupaya membuat masjid, tidak. Tetapi barang siapa yang membina masjid, membangunkan masjid demi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan membuatkan rumah seperti itu di syurga nanti. Jadi di sini perkataan yang harus kita camkan di sini, perkataan yang harus kita perhatikan di sini, seperti mana saya katakan tadi, banyak orang boleh buat masjid. Banyak orang yang kaya di dunia ini, orang Islam banyak yang kaya. Dia boleh buat masjid. Tetapi apa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membina ataupun membangun masjid demi Allah Ta'ala, iaitu dengan kata lain, demi meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang itu akan mendapat ataupun Allah Ta'ala akan membuat rumah baginya di syurga seperti itu nanti. Jadi bukan sebarang orang boleh buat masjid. Memang sebarang orang, siapa pun boleh buat masjid. Tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang membangun ataupun membina masjid demi Allah Ta'ala, dan kata lain demi meraih keredaan, kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan membuat baginya satu rumah seperti itu di syurga nanti. Jadi Tuan Saleh, kalau kita nak membuat, dengan kata lain di sini Rasulullah SAW melihat niat seseorang itu. Melihat niat seseorang itu bersih tak, ikhlas tak, khalis tak. Dia punya niat itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biarpun masjid itu kecil. Tetapi kalau masjid itu memang dibangun untuk meraih keridaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga akan membuatkan rumah seperti itu nanti di syurga bagi orang itu. Jadi berbalik kepada tadi, apa juga yang kita nak lakukan, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, innama amalu binniat. Sesuatu amalan itu bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita memang untuk Allah Ta'ala, maka biarpun masjid itu kecil, tetapi di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masjid itu sangat berharga. Dan Allah Ta'ala akan menghargai orang-orang yang membangun masjid seperti itu demi meraih keridaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan membalas, memberikan ganjaran kepada orang itu, di mana Allah Ta'ala akan membuatkan sebuah rumah seperti itu di syurga nanti untuk orang itu. Jadi berusahalah kita demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mengumpul harta kita, wang ringgit kita untuk membuat rumah Allah Ta'ala ini, kerana di dalam tu nanti orang-orang akan datang bersujud, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan pastinya orang-orang yang bersujud berdoa kepada Allah Ta'ala itu akan mendoakan untuk orang yang membina masjid itu. Ada apa? Tak apa. Dia ada niat untuk mengambil bahagian untuk membangun masjid, kan? Itu tidak semestinya mesti satu orang, tidak. Membangun masjid ini boleh ramai-ramai, tak apa. Sumbangan dia, tapi memang sumbangan itu ikhlas untuk Allah Ta'ala, bukan untuk memperlihatkan kekayaan dia. Tidak, itu tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukanlah mesti satu orang yang bangunkan masjid baru dia dapat rumah itu, tidak. Siapa pun yang mengambil bahagian dalam pembinaan atau pembangunan masjid, maka insya-Allah seperti mana Rasulullah SAW tadi, dengan dasar bahawa lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membangunkan satu rumah baginya di syurga ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dan memurnikan serta memurahkan rezeki kepada kita semua, supaya kita juga dapat mengambil bahagian di dalam pembinaan masjid. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Hazrat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. An Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida
qala bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Wa iza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Ini satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mana saya katakan tadi, kalau kita nak masuk satu istana tu ada cara-cara dia. Begitu juga kita nak masuk dalam rumah Allah Ta'ala ini, satu masjid yang kita nak masuk, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa. Saya harap tuan-tuan semua dan mereka yang mendengar daras ini di rumah masing-masing dah hafal doa-doa ini, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda ataupun mengajarkan kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu waktu kita nak masuk. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu bagiku. Kita nak masuk, kita baca doa ini. Kemudian nak keluar pun ada caranya. Ada doa yang perlu kita baca. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Kalau tadi rahmatik, bukakan pintu rahmat. Sekarang kita nak keluar, kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu kurnia-kurniamu. Kita nak keluar. Jadi kita nak mencari kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bekerja, ya. Pastinya kita memerlukan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya harapkan tuan-tuan yang ada di depan saya ini dah hafal. Begitu juga mereka-mereka yang mendengar daras pada malam ini, harap dah hafal lah doa ini. Tapi kalau belum hafal, saya ulang sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doanya hampir sama, cuma hujungnya aja Rasulullah SAW tukarkan. Kalau nak masuk itu rahmatika, kalau nak keluar tu hujungnya fadlika. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Bukakanlah pintu rahmatmu. Dan nak keluar, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba fadlika. Tuan Salih, macam terfikir-fikir itu, dah hafal ke belum? Nanti hafal, ya. Hafalkan. Biasakan nak masuk, lagi satu, kalau nak masuk tu pintu kanan, kaki kanan. Kalau nak keluar dari masjid, kaki kiri. Sambil kita melangkah itu, sambil itulah kita berdoa. Tuan Sarudin hafal? Semua mesti hafal ni. Kita biasakan masuk ke rumah Allah Ta'ala ni, ada cara dia. Itu perlu, itu perlu. Dan sambil itu kita berdoa. Muaz, hafal? Baru ingat. InsyaAllah, ya. Jadi hari ini kita dah dengar. Nanti dengar balik video tu, nanti ada rakaman dia. Apa yang dibacakan, doa apa yang dibacakan tadi, ya. Supaya kita mendapat kurnia dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tuan. Doa nak masuk. Saya ulang pelan-pelan, ya, saya satu persatu, ya. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau nak keluar, Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Rahmat dan fazal. Rahmat dan kurnia. Kita masuk, kita nak mencari rahmat Allah Ta'ala. Kita keluar, kita nak mencari kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jadi kalau kita bila nak masuk tu, baca doa ini. Kalau tadi kita akan mendapat rumah di syurga nanti kalau kita betul-betul membangunkan masjid itu demi Allah Ta'ala. Kemudian bila kita nak masuk dalam Allah Ta'ala itu, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti insyaAllah boleh dengar balik daripada rakaman yang kita buat itu, ya, supaya kita jangan asal masuk saja, tak. Kerana ini merupakan sunnah suci Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita semua, yang merupakan doa
di mana kita meminta rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dua hadis yang saya bawa berkenaan dengan masjid dan adab masjid ni dapat menambahkan lagi ilmu-ilmu kita supaya tertanam kecintaan kita terhadap masjid ini. आज इंशाअल्लाह मस्जिद और उसके आदब के बारे में कुछ हदीसें आपके साथ शेयर करूंगा। एक जो पहला हदीस है ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने रिवायत की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की खातिर मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह ताला भी उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करता है। इस हदीस में हमको बताया कि अगर कोई शख्स, जो अल्फाज काबिल गौर है वो ये है अल्लाह ताला की खातिर, ये अल्फाज ना काबिल गौर है। बहुत सारे लोग मस्जिद बना सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद इसलिए बनाया ताकि लोग उसको उसको तारीफ करता है, वो दिखावे के लिए कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं मस्जिद बना सकता। ऐसे शख्स जो मस्जिद बनाते हैं वो अल्लाह ताला की खातिर नहीं। बेशक हम छोटी सी मस्जिद बनाए, लेकिन वो अल्लाह ताला की खातिर मस्जिद बनाया, तो आगे फरमाया अल्लाह ताला भी उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करता है। तो कबले गौर अल्फाज ये हैं कि जो भी, अगर हम कोई भी अमल, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमल नियत, उसकी बुनियाद नियत पर है। और इसी तरह अगर हम मस्जिद बनाते हैं, हमारी जो नियत है अल्लाह ताला की रजामंदी को हासिल करना, अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करना, तो जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर तामीर करता है। तो इसलिए ये मतलब नहीं कि एक शख्स एक मस्जिद बनाए, नहीं, हम जमाती तौर पर हम जहां भी मस्जिद जमात बनाना चाहते हैं, हम उसमें हिस्सा लें। तो इंशाअल्लाह अगर हम खुलूसी दिल से वो डोनेशन दिया, चंदा देते हैं मस्जिद तामीर के लिए, तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए इंशाअल्लाह जन्नत में उस जैसे घर तामीर करेंगे। ठीक है। दूसरी हदीस, ये एक दुआ है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया, कि जैसे हम सबको मालूम है कि अगर हम किसी के घर जाना हो, उसके कोई अदब होते हैं, सलाम देना है, अगर बात करना है, उसके तरीका होते हैं। और खास तौर पर अगर बड़े बड़े लोग, सरदार के पास जाना हो, मंत्री के पास जाना हो, तो उसके अदब होते हैं, सिर्फ बात करना। तो इसी तरह मस्जिद में अगर आना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के घर है, उसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाया। और वो दुआ इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज़रत फातिमा अज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत की। वो बयान करती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होने लगते हैं, तो ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। ये जब दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों में से ये दुआ याद नहीं है या आपको पता ही नहीं क्या दुआ पढ़ना है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो दुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया जब मस्जिद में दाखिल होते वक्त, तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। और जब बाहर जाते वक्त उसमें भी दुआ है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाबा फ़ज़लिक। ये दुआ हमें पढ़ना चाहिए। तो ये बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली फ़ज़लिक। पहले जब अंदर आते वक्त रहमत मांगते हैं अल्लाह ताला से,
और बाहर जाते वक्त हम अल्लाह ताला की फजल को तलाश करते हैं। तो ये दुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर आप लोगों में से ये दुआ नहीं आता तो ये दोबारा सुन ले रिकॉर्डिंग, तो उसको हिफज करना चाहिए, उसको याद होना चाहिए। जब भी मस्जिद में आते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए और जब भी बाहर जाते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए। वो दुआ ये है बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाब रहमतिक। और बाहर जाते वक्त ये दुआ पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाब फ़ज़लिका। तो ये दुआ हमें पढ़ना चाहिए जब हम मस्जिद में दाखिल होते वक्त या मस्जिद में बाहर जाते वक्त। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya kita mendapat pelajaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan kita berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita seharian. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.